warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang saya muliakan saudara Ananda Fazril, seterusnya rakan-rakan panel, Dr. Farid Muhammad Zain daripada UKM, saudara Abdul Halim Ismail, Timbalan Presiden Wadah, kemudian Dr. Salimah Muhammad Noor daripada UNIZA yang juga Timbalan Ketua Salwa Negeri Terengganu, seterusnya rakan-rakan yang mengikuti daripada jauh dan dekat, rakan baik saya daripada Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Noor, seterusnya dosen-dosen dari Sumatera yang hadir pada malam ini yang berada di atas sekalian, dan semua rakan-rakan daripada Wadah dan para pendengar yang lain. Saya bersyukur kerana tak sedar tiba-tiba dah 40 tahun Buya Hamka telah meninggalkan kita, dengan meninggalkan satu warisan atau legasi yang sangat bermakna, dan ketokohan beliau yang luar biasa itu kita tak jemu-jemu membaca karya-karya beliau, termasuklah karya agung beliau Tafsir Al-Azhar, ya, yang sampai waktu ini sangat relevan walaupun ada tafsiran-tafsiran baru yang ditulis dalam bahasa Melayu Indonesia. Tokoh besar ini adalah seorang agamawan yang hebat, berautoriti, wara, zuhud, seorang tokoh bahasa, sastra, budaya, seorang pemidato yang hebat, ya, seorang penulis yang hebat, dan segala-galanya lah yang ada pada diri beliau yang Allah anugerahkan kepada diri pribadi almarhum Buya Hamka. Saya malam ini diminta untuk kita melihat sejenak sejauh mana beliau sebagai faktor pemersatu untuk umat Melayu Muslim, umat Islam di Nusantara ini. Jadi dalam konteks ini saya mulakan dengan petikan beliau dalam bukunya yang saya dapat rujuk, iaitulah Kenangan Aku di Melaya, dan ada sedikit catatan dalam tulisan Jawi sebab Hamka juga sangat iltizam dengan keperluan alam Melayu sebagai alat penyatu supaya kita dapat menggunakan tulisan Jawi, kerana tulisan Rumi itu ada kaitannya dengan kesan daripada penjajahan Belanda dan Inggeris dan sebelumnya Portugis. Kata beliau, jiwa raga saya lebih dekat ke Melaya atas melanjung tanah Melayu. Ini selalu ungkapan yang beliau ucapkan kalau beliau berada di tanah Melayu waktu datang dalam dekat-dekat 50-an, 60-an, 70-an hinggalah beliau meninggal dunia dalam ceramah-ceramah agama, khususnya di semua tempat di seluruh Melaya, Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei, Selatan Thai, Papua Ni, Filipina dan sebagainya. Oleh yang demikian, kata Hamka, tidaklah hairan orang-orang berdarah Melayu apabila sampai di Malaya merasa sebagai negerinya sendiri, dan tidaklah melebih-lebih jika seorang yang dilahirkan di Indonesia merasa juga bahawa Malaya adalah tanah air. Dalam perjuangannya untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang bermuara daripada bangsa Melayu yang besar itu, kita lihat dalam buku-buku beliau, dalam kertas-kertas kerja yang telah ditulis tentang pemikiran beliau, beliau ini sangat prihatin tentang perlunya ditulis semula sejarah alam Melayu ini supaya tidak menjadi western centric, pengaruh daripada orientalis Belanda ataupun orientalis Inggeris yang banyak menyimpang daripada sejarah yang otentik bagi orang-orang Melayu Indonesia di alam Melayu ini yang sangat berkait dengan Islam. Dan dalam hal ini Hamka
mempunyai tunjangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya he was a real figure as a scholar yang embedded di dalam faktor keislaman yang mencorakkan sejarah Melayu Islam di alam Melayu ini, yang menolak dengan sendirinya pandangan-pandangan yang silap ataupun sengaja didatangkan oleh orientalis barat. Jadi dalam konteks inilah kalau kita lihat ya, sebagai sedikit lambaran sejarah yang saya ambil pada buku beliau yang saya sebutkan tadi, Hamka umpamanya sentiasa menyebut negara serumpun, sebangsa, seagama, sebahasa, sebudaya dan sebagainya. Dan dia selalu memainkan sentimen sejarah supaya generasi Melayu Muslim Indonesia kembali mendukung faham sejarah yang berakar kepada Islam, yang besar sumbangannya kepada alam Melayu. Bukan kerana faktor Arab semata, apalagi dia menolak faktor India sebagai penyebar Islam di alam Melayu, tetapi faktor kekuatan kerajaan-kerajaan Melayu yang begitu hebat, empayar Melayu yang bercitrakan Islam dan mempunyai kedudukan yang sangat spesial, istimewa, seperti kerajaan Aceh yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dan memainkan peranan di peringkat antarabangsa. Kali ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.